Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita sudah pun ada tetamu yang cukup istimewa yang berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah COVID-19 ke arah normal baharu umat Islam. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu pengarah kanan bahagian penyelidikan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Jadi Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tahu kenapa sihat. Aha. Kami ingin mengucapkan tahniah sebenarnya kepada Datuk lah, kerana kami difahamkan bahawa Datuk baru saja dinaikkan pangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berkat doa kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu kita. Jadi seperti biasalah, kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Dan seperti biasa jugalah, anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, sesuatu yang memang terpaksa kita terima, Datuk, ya, sebagai hakikat di zaman inilah, apabila negara kita dilanda oleh wabak COVID-19, kemudiannya kita ada PKP dan baru-baru ini pula kita ada PKPB. Dan ianya sebenarnya lah memberi banyak apa saya katakan sebagai impak ataupun kesan kepada kehidupan rakyat kita, tak kiralah bangsa, agama, kepada keseluruhan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi pandangan Datuk sendirilah, kita sebut tentang normal baru umat Islam itu. Apa yang boleh Datuk fahamkan dengan istilah normal baru ini, Tok? Okey, terima kasih atas soalan yang pertama itu, atas topik yang kita nak kupas berkaitan dengan COVID-19 ke arah norma baharu umat Islam. Kita lihat kebiasaannya kita buat begini, bila norma baharu ni ia berbeza. Khususnya bagi umat Islam. Cabaran pada tahun ini, saya suka petik sedikit ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu dia kata Ramadan kali ini lebih istimewa buat rakyat Malaysia kerana sejak hampir sebulan, 28 hari yang lalu, rakyat telah berjihad melawan COVID-19 dalam satu tempoh yang sangat menguji, khususnya bagi umat Islam menghadapi Ramadan Karim, bulan Ramadan yang mulia. Yang mana pada kebiasaannya amalan Ramadan ini yang dinanti-nantikan oleh umat Islam untuk sama-sama menunaikan solat tarawih khususnya. Kalau puasa tu tak ada beza sangat, serupa je. Malah lebih mudah kerana kedai pun memang tak buka, restoran pun tak ada. Jadi kita tak perlukan benda tu. COVID dengan PKP ni tadi. Namun begitu, beberapa amalan yang biasa dilaksanakan, berterawih, habis terawih orang bertadarus, cukup habis khatam buat majlis khatam Quran. Dalam tempoh bulan Ramadan ni ada sambutan nuzul Quran. Yang paling catchy bagi umat Islam, bazar Ramadan tak ada. Jadi semua amalan-amalan biasa ini, sama ada ia berbentuk ibadat ataupun berbentuk adat ataupun amalan yang menjadi kebiasaan menjelang Ramadan pada tahun ini dengan PKPB, kawalan bersyarat, semuanya tak dapat kita laksanakan. Malah masjid pun tutup, tak ada aktiviti. Alhamdulillah baru-baru ni sembahyang Jumaat dibenarkan. Dah mula, tapi dengan jumlah yang terhad. Tak ada majlis buka puasa. Dulu orang menanti bila contoh bernama nak buat majlis buka puasa. Tak ada lepas main tarawih nak mohre pun tak ada. Pastinya masyarakat Islam di Malaysia merinduinya. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah tahun hadapan 1442 Hijriah, tahun
2021 kita dapat kembali asa, insya-Allah. Bagaimana nak menanam satu semangat baru kalau kita bercakap tentang normal baru kepada umat Islam sendiri? Kita tidak menduga bahawa wabak COVID-19 ini akan melanda negara kita, tetapi ianya melanda seluruh dunia sebenarnya. Malah negara-negara Arab sekalipun tidak terlepas daripada COVID-19 ini. Jadi bagaimana pandangan Datuk lah untuk memperkukuh dan memperkuatkan semangat umat Islam, memperkukuhkan minda umat Islam untuk menghadapi dugaan COVID-19 ini sebagai satu dugaan dan cabaran? Jika kita lihat dari segi keimanan bahawa penularan wabak COVID-19 ini adalah takdir Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan tidak ada satu inci pun di dunia ni yang terlepas dari sebaran wabak. Dulu kita beringat, kita beranggapan ketika bermula di China mungkin tak sampai di Malaysia, bermula di China mungkin tak sampai di Amerika Syarikat. Malah tapi hari ini di sanalah champion, mana paling ramai yang terkesan dengan penularan wabak ini sendiri. Kalau kita nak katakan ada hikmah di sebaliknya, pasti yang tak dapat kita nafikan. Sebagai umat Islam, kita harus menerima bahawa qada qadar Allah itu ada hikmah yang memberi kebaikan kepada umat Islam. Contohnya, kita ambil beberapa contoh yang dikatakan hikmah. Kalau kita tak lihat dari aspek kehidupan umat Islam, kita lihat dari aspek keseluruhan, dimaklumkan bahawa keadaan alam sekitar itu lebih baik. Kerana pada peringkat awal dulu kilang tutup, kereta tak banyak jalan, mana karbon dioksida itu kurang berada di ruang udara. Jadi kita dapat fresh udara yang lebih segar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya PKPB ataupun PKP sebelum ni, kita akan terasa bahawa nikmatnya jika tidak dilanda wabak. Baru terasa rindukan masjid, baru kita terasa rindukan solat berjamaah bersama, bertarawih dan bertadarus. Itu antara hikmahnya. Memang ada pihak yang kata tak apalah, boleh buat kat rumah, bagi yang rasakan serupa. Tetapi banyak feedback atau maklum balas yang kita dapat daripada masyarakat. Dia kata memang boleh sembahyang kat rumah, tapi sembahyang di masjid ni kemanisannya berbeza. Jadi itu, bila adanya sekatan, baru kita akan rasa kenikmatan, kerana tidak dapat merasai kenikmatan yang sebenarnya. Jadi itu antara hikmahnya dalam pelaksanaan PKP dan PKPB berikutan dengan pandemik COVID-19 ni sendiri. Sebenarnya banyak lagi kalau nak kupas. Pelan-pelan kita kupas, insya-Allah. Saya suka bila Datuk sentuh tentang kemanisan nikmat yang kita nikmati sebelum ini tu, dan tiba-tiba terasa bahawa kita kehilangan kemanisan tersebut. Kita terpaksa melakukan solat tarawih di rumah bersama dengan keluarga sahaja, dan kemudiannya dalam masa yang dekat ini, dah hanya beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi semua ini seolah-olah memberi tekanan sebenarnya kepada umat Islam untuk menghadapi satu normal baru ini. Jadi apakah Datuk melihat ianya akan berjaya kita atasi, akan berjaya kita lalui sebagai umat Islam yang kuat keimanannya? InsyaAllah, dengan sokongan dan promosi yang saban hari berada di kaca TV, radio dan sebagainya, di media baharu, bahawa kita boleh menang. Kita berjuang, berjihad melawan penularan wabak ini, dan insya-Allah dengan syarat kita mengikut SOP yang ada, kita mematuhi apa jua garis panduan dan larangan yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Contohnya 2-3 hari ini dipopularkan 3S ataupun 3C untuk kita elakkan. Saya ambil yang Melayu lah, senang. Elakkan tempat yang sesak. Elakkan tempat yang sempit. Elakkan bercakap atau bersembang dalam jarak dekat. Kerana ini antara punca yang boleh menyebabkan penularan wabak itu sendiri yang perlu kita elakkan. Jadi dengan ada azam daripada umat Islam, saya yakin dan percaya insya-Allah Malaysia berjaya. Walaupun ada banyak kebarangkalian yang boleh berlaku. Banyak andaian kata kita paling khawatir jika ada gelombang ketiga. Malah ada yang beranggapan ataupun mengeluarkan pendapat bahawa benda ni akan ada yang lebih dahsyat lagi daripada gelombang pertama dan gelombang kedua dahulu. Namun begitu,
Dengan norma baharu ini tadi, saya ambil satu contoh yang paling mudah. Kita bekerja. Kalau dulu semua pagi-pagi orang pergi kerja, sekarang semua duduk di rumah. Itu salah satu norma baru. Dan dapat kita rasai bahawa ada ramai orang dah rindu nak pergi berjabat. Ya, betul. Walaupun boleh bekerja di rumah, menyelesaikan tidak sama dengan cara bekerja di pejabat. Super tadi, walaupun boleh sembahyang di rumah, tak sama boleh sembahyang di masjid. Jadi ini antara norma baru yang perlu kita adaptasi dalam kehidupan, yang boleh menyekat penularan yang berterusan. Dan insya-Allah dengan adanya keadaan norma baru ini tadi yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Malaysia khususnya, masyarakat Malaysia umumnya, insya-Allah kita boleh berjaya. Alhamdulillah. Baik, saya nak mengajak Datuk untuk melihat ke belakang semula lah apabila kita dilanda oleh wabak COVID-19 ini. Dan sesuatu yang mungkin perlu kita terangkan di sinilah, timbul juga persepsi di kalangan rakyat jelata apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 ini, ianya dikatakan datangnya daripada umat Islam yang terlibat dalam jemaah tabligh yang diadakan di Kuala Lumpur, dan ianya seolah-olah dijadikan sebagai satu ini persepsi, ataupun ada juga realiti yang mengatakan itulah apa yang berlaku bila umat Islam berkumpul beramai-ramai dan mereka lah yang menjadi penyebar kepada penyakit COVID-19 ini. Komen. Okey, itu memang kedengaran di luar sana, malah ada beberapa statement, pernyataan yang dilemparkan oleh masyarakat ataupun dilemparkan oleh netizen, menyatakan bahawa jemaah tabligh inilah penyebab. Even ada yang memang meletakkan, dia dah lock dalam kepala dia, jemaah tabligh inilah penyebab tersebarnya COVID-19 di Malaysia. Kita harus terima, khususnya bagi umat Islam, bahawa benda ini ianya berlaku ada sebab dan musabab. Tidak akan berlaku sesuatu perkara itu tanpa sebab. Jadi kehadiran tetamu yang tidak diundang COVID-19 ini dibawa oleh antara peserta jemaah tabligh, ijtimaknya itu, dan menyebabkan satu perhimpunan yang besar ini terkesan ataupun terjangkit dengan wabak COVID-19 dan tersebar. Kita tak salahkan dia. Saya ingat lagi pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri. Dia kata bukan sebab tabligh. Dia ni sebagai medium. Mungkin jika tidak ada ijtimak tabligh itu, mungkin pesakit ataupun virus ini dibawa oleh orang lain yang masuk ke kluster yang berbeza. Kalau hari ini pun kita lihat ada berapa banyak kluster penyebaran COVID-19. Bukan semata-mata di masjid. Dan antara hikmahnya, kita bila itu berlaku, tindakan awal yang dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya JAKIM, sebagai urustia kepada Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hewan Islam, kita berbincang untuk menghentikan semua program di masjid selaras dengan pengumuman oleh pihak kerajaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan pertengahan bulan Mac yang lalu. Jadi alhamdulillah, dengan itu kita nampak ada penularan tu taklah macam negara-negara lain di luar negara yang mencanak-canak naiknya. Di Malaysia ni dia naik tapi slow, kemudian dia turun, mungkin semalam rendah, hari ni naik sikit. Jadi itu nanti bagi kami kita melihat bahawa itu adalah under control. Apa yang akan berlaku esok kita tidak tahu. Bila JAKIM Datuk mengambil langkah dan juga mengambil tindakan untuk tidak mengadakan sebarang program di masjid itu, bagaimana dengan penerimaan dan juga reaksi umat Islam sendiri di awal-awal apabila perkara ini diumumkan kepada umum? Di peringkat awal memang kita menerima banyak persoalan. Memang masyarakat ada yang belum terdedah atau mengetahui akan senario virus atau wabak COVID-19 ini. Dia tak tahu bahawa bila terjangkit dengan virus ini akan menyebabkan kematian. Ada yang beranggapan ini biasa-biasa sesemua aja. Namun dengan dari sehari ke sehari kita menjelaskan bahawa bahayanya wabak COVID-19 ini sekiranya ramai yang terkena. Dan kita kaitkan juga
Kenapa kita tutup? Kerana di dalam maqasid syar'iyah, antara perkara yang perlu kita jaga dan kita lindungi ialah menjaga nyawa. Artinya, jika kita masih berterusan dengan amalan biasa, kita tidak berubah ke norma baharu, masjid beroperasi seperti biasa, ramai orang pergi masjid, jemaah yang tidak dikawal, maka penyebaran wabak ini akan tak dapat terkawal, khususnya di kalangan umat Islam. Satu isu yang juga dibangkitkan bila majlis ataupun JAKIM sendirilah memperkenalkan solat berjemaah dibenarkan dilakukan di masjid, tetapi haruslah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Kita lihat ada banyak masjid yang mematuhi SOP yang ditetapkan, berapa orang yang boleh datang masuk ke dalam masjid menunaikan sembahyang Jumaat dan sebagainya. Tetapi ada juga saya lihat masjid-masjid yang agak sesak juga, agak ramai. Jadi bagaimana peraturan itu dibuat? Okey, dia punya senario dari segi proses itu berlaku apabila pihak kerajaan melihat wujud sedikit kelonggaran di dalam PKP, dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, dinamakan PKPB. Beberapa majoriti ataupun umumnya ekonomi dah bergerak. Maka masyarakat pun kata, masjid bila lagi? Kita mengambil inisiatif awal, mengadakan mesyuarat khas, muzakarah, jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan Awal Islam untuk membincangkan bagaimana kita nak mula buka masjid. Antaranya yang dipersetujui dalam muzakarah ini melibatkan 14 mufti-mufti, ashabus samahah, mufti-mufti seluruh negara, bersama 5 orang ahli majlis yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja di dalam mesyuarat tersebut. Antara yang dipersetujui, permulaan atau pembukaan masjid ni hendaklah dilakukan secara berperingkat, dengan mengambil kira aspek keselamatan dan kesihatan masyarakat, iaitu dilihat dari aspek kemaslahatan ummah. Kalau kita buka, ummah akan teraniaya ataupun tidak selamat, itu bukanlah tanggungjawab kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa masyarakat selamat. Walaupun kita nak ibadat, tetapi keselamatan dan kesihatan mesti dijaga. Hasil daripada perbincangan di situ, resolusinya dibawa balik ke negeri-negeri. Kita letakkan satu garis panduan yang asas, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau nak buat, apa yang patut dibuat, apa yang patut dilaksana, tanggungjawab masjid apa, tanggungjawab pegawai masjid apa, tanggungjawab jemaah tu sendiri apa. Antara contoh tanggungjawab jemaah, dia kena ambil wuduk di rumah, dia kena bawa sejadah sendiri. Mula-mula orang tanya, kenapa bawa sejadah? Bukan kat masjid dah ada kapet. Sebab itu adalah antara media yang paling mudah merebakkan virus. Contoh, jemaah A sembahyang sunat, rukuk, sujud, bersin. Virus tu melekat di situ. Bila nak sembahyang jemaah keseluruhan, dia bergerak ke tempat lain. Orang lain pula duduk tempat dia. Sebab itu kita minta masing-masing bawa sejadah sendiri menjadi lapik. InsyaAllah akan selamat. Jadi ada banyak dia punya SOP tu. Dia punya nanti kita do and don'ts. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah kita sambung apa ni Datuk, tapi saya difahamkan kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Silakan. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Saya kawin ahli panel yang berbahagia, Doktor. Ya. Ya. Okey, soalan saya yang pertama, ni nombor baru memburu Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana memburu Lailatul Qadar dan nombor baru mengikut lunar Islam? Okey, yang kedua, kita dengar orang bila nombor baru ni dan nikah dalam talian, adakah dibolehkan dalam Islam? Bagaimana ada punya pahala kadang-kadang orang kata tak pernah dengar lagi kan, kita angkat nikah dalam talian. Kemudian kita tengok solat Jumaat. Tengok bila solat Jumaat sekarang dia tak ikut apa mazhab Syafi'i. Kadang dia boleh ikut 16 orang pun boleh dah. Bagaimana Ustaz dalam hal ini? Okey. Sekian terima kasih Ustaz, minta ulasan dalam hal ini ya. Okey.
Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Kita nak berehat tapi kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Cik Sakawi. Ya, saya. Dan juga ahli panel Ya. Ni kalau nak ditukan sekarang ni, kita saintis-saintis dan sebagainya, Ya. pegawai perubatan sedang mencari ramuan ataupun ubat untuk COVID-19 ni. Ya. Kenapa tidak kita pula kita buat kajian melalui Al-Quran dan apa, kita tengok dari situ, kita buat kajian tentang bagaimana untuk mengobati mereka yang kena COVID-19. Minta penerangan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi ada beberapa persoalan yang menarik sebenarnya yang akan kita kongsikan sebentar lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi yang berada di studio Ruang Bicara ini. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda tentunya mana lagi Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tajuk ataupun topik kita COVID-19 ke arah normal baru umat Islam. Dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Baik Dok, tadi ada persoalan-persoalan menarik dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini, Ridwan dari Pulau Pinang dan juga Abdullah Osman. Jadi mungkin reaksi dan juga respon daripada Datuk. Okey, buat permulaannya saya ucapkan terima kasih kepada Cik Ridwan daripada Pulau Pinang di atas 3 soalan yang dikemukakan. Dan soalan-soalan ini memang amat bermanfaat kepada umat Islam untuk mengetahui lebih detail tentang kemusykilan yang dilontarkan. Yang pertama berkaitan dengan dalam keadaan norma baru. Bagaimana kita nak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sebenarnya malam Lailatul Qadar ni memang amalan individu di rumah, tidak semestinya masjid. Cuma menjadi amalan itu bukan dari segi syariat, bukan dari segi syarak yang mereka bermalam di masjid beramai-ramai untuk membuat qiyamul lail. Malah itu boleh dibuat di rumah. Apakah hikmahnya? Macam yang saya katakan tadi. Apa hikmah berlakunya penerangan wabak ni? Bukanlah kita kata itu bagus, tapi hikmahnya si bapa boleh mengajak anak dan isterinya untuk bersama mencari Lailatul Qadar. Bukanlah seorang-seorang. Sama-sama ajak. Kalau ada support, sokongan keluarga ni sebenarnya dia lebih manis, lebih seronok, lebih gembira. Mengeratkan silaturahim. Kalau sebelum ni manusia tak lari dari salah dan silap. Mungkin seorang bapa tu ada buat kesilapan. Di sini dia menunjukkan bahawa dia dah tukar jadi baik. Macam mana nak menunjukkan bahawa dia boleh memimpin keluarganya daripada sembahyang tarawih berjamaah, kemudian sama-sama bertadarus dan disambung dengan qiyamul lail insya-Allah. Di sini sebenarnya lebih mudah, tak perlu nak ke masjid. Kalau nak ke masjid ni kan mungkin menjadi alasan, alah saya baru nak pergi masjid, orang dah start sembahyang. Terlepas. Kalau di rumah atas masa sendiri, selagi tak masuknya waktu subuh, bolehlah kita laksanakan sebelum bersahur. Itu soalan pertama insya-Allah. Sebenarnya ramai yang kita dapat feedback daripada masyarakat umum di luar sana. Bila kita suruh tarawih kat rumah bersama keluarga, suruh sembahyang jemaah bersama keluarga kat rumah, dia kata alangkah baiknya hikmah berlakunya PKPB ni. Dia kata dia baru tahu bahawa menantu dia ni baca Quran sedap. Dia duduk sekali, sebelum ni dia tak tahu. Dia nampak menantu dia macam rocker. Rupanya mengaji sedap mengalahkan pak mertua. Alhamdulillah. Maknanya di sini bukan kata ayah boleh menunjukkan kehebatannya menjadi imam, malah seorang menantu boleh menunjukkan bahawa dia ini bukan calang-calang menantu. Walaupun selalu pakai seluar jin, tapi buat baca mengaji
nombor wahid. Alhamdulillah. Itu soalan yang pertama. Saya pergi yang kedua yang dikatakan nikah dalam talian. Akad nikah. Okey, perkara ini memang antara lain kita bincangkan asasnya di dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Awal Islam kali kedua. Kalau yang saya masih ingat, bila pihak yang berwajib menerima banyak permintaan dan persoalan daripada bakal-bakal pengantin yang dah dapat kelulusan untuk bernikah dah, tapi nasibnya kurang baik. Pada waktu itu dia tak boleh nak melaksanakan akad nikah. Tambahan pula dengan beberapa insiden, beberapa orang penolong pendaftar nikah yang terjangkit dengan wabak ataupun dikesan positif COVID-19. Jadi kita bincang bagaimana nak mengatasinya, kerana ini adalah naluri manusia untuk mendirikan rumah tangga. Kalau dilihat dari aspek syaraknya pula, ia adalah perkara sunnah. Malah ada orang yang sampai ke peringkat wajib bernikah. Apabila jika dia tidak menikah akan memudaratkan diri dia atau mudarat orang lain. Mengambil idea itu, maka kami berbincang dalam semua mufti dan kita melihat bahawa bagaimana nak menyelesaikan isu ini ialah dengan melaksanakan pernikahan dalam talian. Melalui sidang video. Ramai yang bertanya pada itu, sah ke? Sebab orang nak nikah ni dia kena salam, kena berjabat tangan. Itu dari segi adatnya. Yang wajib lafaz ijab dan qabul. Yang kita tahu rukun nikah itu ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada ijab, ada qabul. Itu sah. Bagaimana nak memastikan itu berlaku terlaksana dalam melaksanakan dalam talian? Sebab itu kita bangunkan garis panduan. Bagaimana untuk pelaksanaan pernikahan dalam talian ini? Itu yang meletakkan syarat beberapa perkara agar tidak timbul kekeliruan dan kesilapan ataupun wujud penipuan. Artinya ada beberapa perkara dalam garis panduan itu perlu dititik beratkan sebelum pernikahan dalam talian itu boleh dilaksanakan. Jadi alhamdulillah, maknanya pada waktu itu ada yang declare inilah kali pertama, tetapi dah ada beberapa kali dah dibuat sebelum itu. Tapi alhamdulillah itu sebagai titik pemula, dan media ini memang peranan yang penting. Mana masyarakat dapat melihat, oh macam ni dia buat nikah dalam talian. Bukannya pengantin tu seorang-seorang, imam junikah seorang-seorang, tidak. Dia kena ada saksi, dia kena ada wali, hingga menyebabkan ramai orang buat joke. Kalau suami menghadap komputer tu, hati-hati. Takut dia bernikah dalam talian. Masuk pula ada bilik kan. Dalam bilik tu dia seorang-seorang buka-buka pintu, sah, kata. Sudah. Okey. Yang ketiga tadi, solat Yang ketiga Jumaat. berkaitan dengan solat Jumaat. Memang dalam perbincangan, itulah kata alhamdulillah kewujudan JAKIM ini peringkat awalnya sebagai satu urustia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Awal Islam. Antara lain tujuannya ialah untuk menyediakan atau mengeluarkan satu penyelarasan di antara negeri-negeri dalam pelaksanaan sesuatu situasi yang perlu dihadapi ataupun panduan hukum yang baru. Dalam keadaan solat Jumaat yang kita benarkan secara berperingkat, bagi mengatasi masalah perhimpunan yang ramai. Tadi S yang pertama disesak, S yang kedua sempit dalam satu masjid, yang memang perlu dielakkan atas nasihat Kementerian Kesihatan. Maka perbincangan di kalangan mufti-mufti, memang wujud nas hukum kaul qadim mazhab Syafi'i, memang boleh sembahyang 4 orang, 3 jemaah, seorang imam. Itu yang menjadi pegangan mengapa dalam keputusan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah MNKI itu menyatakan bahawa minima 3 orang jemaah plus imam 4 orang. Maksimanya dalam tu kita tak sebut, terpulang kepada pihak negeri untuk menyesuaikan dengan keadaan di negeri-negeri. Setelah ashabus samah mufti-mufti menghadap mohon berkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku masing-masing untuk pelaksanaan di negeri masing-masing.
Itu yang kita lihat. Ada ramai orang query kenapa negeri lain. Mana ikut kesesuaian geografinya di negeri itu. Mungkin di situ dia kata di negeri ini dia tak berani buka ramai kerana dia tahu dari aspek kawalannya mereka tak mampu laksanakan. Bagi negeri yang memang di masjid itu ada pengawal keselamatan, ada bantuan daripada pihak polis dan sebagainya, dia mampu untuk buka sedikit ruang jadi 30 orang sebagai contoh. Sebab dia boleh kontrol. Kalau bawah pada 12 orang tu just pegawai datang ke masjid je. Yalah, betul. Memang tutup pintu je lah. Tetapi syiar Islam dapat ditegakkan. Dapat dilaksanakan di masjid wujud sembahyang Jumaat. Sekarang alhamdulillah. Encik Abdullah Osman tadi membangkitkan tentang dalam usaha-usaha untuk mencari ubat kepada COVID-19 itu. Dia mencarangkan ataupun memberi observation ataupun pandangan kenapa tidak umat Islam, pakar-pakar perubatan Islam sendiri mungkin merujuk kepada nas-nas Al-Quran, nas Al-Quran untuk mencari penawar kepada COVID-19 ini. Sebenarnya jawapan tu kami dah ada, alhamdulillah. Maknanya bila ditanya, kita dah ada e-book berkaitan dengan tips menghadapi COVID-19. InsyaAllah dalam 2-3 hari ni kita dah di peringkat akhir kerana kita dah masukkan doa-doa yang berkaitan, yang bersesuaian kepada mereka yang menjadi PUI, Person Under Investigation, kepada ahli keluarga, kepada pesakit-pesakit yang berada yang sedang dirawat di hospital. Apa yang mereka patut buat dengan pendekatan sebagai seorang umat Islam, berdoa, bertahajud, ada sembahyang hajat, ada doa-doa yang mujarab ataupun doa-doa yang afdal. Kita selitkan dalam buku ini. Dia akan jadi e-book. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan lancarkan dan boleh dicapai oleh semua umat. Dia sebagai persediaan sebab kita realitinya kita kenal pasti bahawa bila seseorang itu disyaki mengidap COVID-19, apa perasaan dia? Pastinya dia mungkin kecewa, dia susah hati nak tinggalkan keluarga, anak, isteri dan tanggungjawab dia yang ada. Jadi dengan ada buku ini, insya-Allah akan membantu umat Islam yang terkesan dijangkiti wabak ini sebagai panduan apa dia perlu buat. Jadi menjawab pada soalan Encik Abdullah Osman ni 9 tadi tu, memang kita buat, memang dalam masa terdekat kita tak boleh keluar satu benda yang tanpa penyelidikan yang rapi. Alhamdulillah kita ada panel yang berkaitan, kita dah sit down, insya-Allah dalam masa terdekat buku ini akan diedarkan. Baik, kita pergi kepada isu yang sedang dibincangkan dengan begitu meluas di luar sana. Keluhan, rintihan mereka yang akan menyambut Aidilfitri, berhari raya bersama keluarga di kampung dan sebagainya. Dengan adanya PKPB ini, mereka tidak dibenarkan untuk balik kampung kecuali mendapat kebenaran daripada pihak polis dan sebagainya. Ini pun menjadi satu isu yang dimainkan dengan begitu ramai jugalah Tok, ya. Kalau kita lihat berita setiap hari, pengumuman yang dibuat setiap hari, ramai yang cuba curi-curi balik kampung, cuba nasib jika terlepas. Betul. Jadi ini pun satu perkara baru sebenarnya bagi ialah kita umat Islam. Setiap kali raya nak balik kampung, setiap kali raya nak menziarahi kubur kaum keluarga kita yang telah pergi terlebih dahulu daripada kita. Jadi mungkin pandangan dan juga nasihat Datuk dalam persoalan ini, bagaimana nak menghadapi situasi ini? Ya, dia berkait balik dengan norma baharu tadi. Dalam PKPB ini, kita perlu tanam dalam diri kita bahawa kita salah seorang pejuang yang nak menentang penyebaran atau penularan COVID-19. Bagaimana kita buat? Tak payah angkat senapang, tak payah keluar, duduk rumah diam-diam. Raya di rumah, yang penting kita bersama keluarga di rumah ataupun keluarga terdekat yang ada. Dan sekiranya kita pulang ke kampung halaman, memang siapa tak nak balik kampung? Mustahil, mungkin saya boleh kata adalah 5% umat Islam yang tidak selesa balik kampung. Mungkin ada, tidak mustahil. Tetapi kita perlu fikirkan apabila kita di bandar, pulang ke kampung halaman, membawa, kita tak tahu yang kita ni bawa penyakit. Kerana carrier kepada virus ini atau pembawa virus ini dia boleh sihat. Tak ada simptom pun. Dia tak batuk, dia tak sesema, dia tak sakit tekak dan dia tak demam. Tetapi di tubuh dia
ada virus tersebut. Kerana antibody dia yang kuat. Jadi jika dia ini balik kampung, tidak mustahil dia akan menjadi penyebab penyebaran wabak COVID-19 di kampung. Dan perkara ini perlu ditanam dalam pemahaman umat atau masyarakat Islam di Malaysia. Sebab balik kampung itu bukan syarat untuk raya. Raya inilah hari kemerdekaan yang kita raikan bersama keluarga. Cuma keadaannya berbeza. Situasi itu agak tidak meriah seperti biasa. Contohnya tahun ni sembahyang raya pun kat rumah. Jadi kita dah keluarkan di JAKIM, alhamdulillah hari ini kita dah finalize. Dan kita juga telah mendapat endorsement daripada Majlis Keselamatan Negara berkaitan pelaksanaan solat Jumaat untuk dilaksanakan di masjid dalam jumlah yang kecil. Untuk di rumah kita dah keluarkan satu kit panduan solat sunat hari raya di rumah. Apa yang patut dibaca, even selalu orang kata kalau sembahyang raya ni kan ada khutbah, kita nak baca khutbah mana? Pihak JAKIM dan pihak Jabatan Islam Negeri telah menyediakan khutbah yang ringkas, yang mampu dibaca oleh semua orang. Ayat Quran dalam tu pun bukan susah-susah, semua ayat yang mudah daripada ayat lazim dan sebagainya, boleh dilayari oleh umat Islam. Kalau tak jumpa portal Jabatan Islam Negeri, lihat saja di www.islam.gov.my, boleh dimuat turun. Satu, garis panduan. Apa nak dibaca, apakah niat solat sunat hari raya, apakah tasbih yang dibaca rakaat pertama 7 tasbih, 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, diselangi oleh tasbih-tasbih. Itu pun ada kita sertakan panduan. Mana kita dah bersedia. Saya rasa Jumaat, Sabtu, kalau tak Sabtu raya, Ahad raya, cukup masa orang nak study. Dan benda ni benda yang kalau orang yang biasa beramal kat mulut je, mungkin orang yang jarang-jarang boleh lihat pada kertas. So di masjid memang tidak dibenarkan langsung untuk masjid, hanya masjid-masjid terpilih tapi tidak dibuka kepada masyarakat. Okey. Contoh kalau di wilayah hanya 30 orang saja. Kalau di beberapa negeri pun hanya 15 orang saja. Boleh kita, tujuannya agar takbir raya tu boleh dengar kat masjid. Dalam kit panduan yang kita sediakan tu, takbir raya pun ada. Artinya kalau ketua keluarga sama ada bapa, kalau tadi kita menantu yang mengaji sedap kan, menantu ni boleh takbir tarik baiknya. Mungkin lebih syahdu di hari raya. Tentang ziarah kubur, ini pun menjadi sesuatu yang cukup sentimental sebenarnya kepada umat Islam setiap kali menjelang Aidilfitri terutamanya. Dan walaupun dia selalu balik kampung sebenarnya Datuk ya, tetapi kenapa memilih pada hari raya Aidilfitri itu untuk menziarahi kubur? Apa hukum sebenarnya? Adakah hukum tertentu untuk melakukannya? Itu yang saya kaitkan di awal tadi. Ada antara amalan yang dibuat di hari raya adalah ibadat, iaitu sembahyang raya dengan khutbah, bertakbir. Ada amalan yang dibuat di hari raya itu adalah adat. Menziarahi kubur, menziarahi pusara ini adalah adat yang dilakukan oleh umat Islam di Malaysia khususnya. Dan kalau tak buat pun tak berdosa. Cuma boleh kerana benda tu dah ada adat, bila kita tak buat kita terasa berdosa. Padahal tak ada pun. Dan dalam SOP ataupun garis panduan yang dibuat, yang telah kita bincang bersama dengan pihak MKN, memang telah diletakkan antara aktiviti yang tidak dibenarkan pada hari perayaan ialah menziarahi kubur. Dan kita letakkan dah dia punya alternatif. Habis tak boleh ziarah kubur, dia kata macam mana? Buatlah majlis tahlil, baca Yasin di rumah, sedekahkan untuk arwah sampai insya-Allah. Tak perlu di hadapan kuburnya itu kita bertahlil, membaca Yasin. Kita boleh buat di mana sahaja. Cuma mungkin dia kata masa itulah nak bersihkan, setahun sekali nak bersihkan kubur arwah bapak dia. Insya-Allah selepas PKP itu kita gotong royong bersihkan tanah perkuburan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baiklah, kita berehat buat kali terakhir dan kita akan kembali semula sebentar saja lagi, dan dua talian itu sebenarnya masih lagi kami kekalkan kepada anda kerana kami
tahu bahawa mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian itu masih kami buka kepada anda, 0320-594624 dan juga 0320-594625. Kita lihat buat kali terakhir Ruang Bicara Bernama TV. Alhamdulillah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang COVID-19 ke arah normal baru umat Islam. Dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu pengarah kanan bahagian penyelidikan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Sesuatu yang juga sedang dibincangkan ialah tentang kunjung-mengunjung sempena dengan Aidilfitri ini. Dalam dalam negeri yang sama tidak timbul masalah sebenarnya, tetapi dihadkan tidak melebihi 20 pada satu hari. pada satu hari. Jadi apakah ini juga Datuk melihat sesuatu yang cukup praktikal dalam usaha kita untuk menyekat penularan wabak ini? Pastinya. Kerana aktiviti kunjung-mengunjung, ziarah menziarahi, malah yang lebih dinanti oleh umat Islam biasanya bila menjelang Aidilfitri ialah rumah terbuka hari raya. Ya. Oleh kerana itu, dalam garis panduan sambutan perayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, menggariskan bukan sahaja untuk hari raya, untuk hari gawai dan ada 3 perayaan bersama itu, memang tidak dibenarkan untuk mengadakan sebarang rumah terbuka. Kalau kita dengar, kita ikuti siaran berita hari ini pun, memang rumah terbuka resmi oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong pun dibatalkan, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ditiadakan. Malah disenaraikan sekali di situ beberapa majlis sambutan keagamaan, termasuklah sambutan Mahajirah, dibatalkan untuk tahun ini. Kerana apa? Benda itu penting. Itu adalah mendekatkan antara pemerintah dengan rakyat, mengingatkan masyarakat tentang tahun baru hijrah. Tapi kita batalkan kerana untuk menjaga nyawa itu lebih penting. Artinya jika terlaksana, tidak mustahil akan wujud kluster-kluster lain pula penyebaran wabak COVID-19. Oleh kerana itu, pihak kerajaan mengambil inisiatif langkah positif untuk mengeluarkan SOP, garis panduan. Bagaimana kita nak sambut hari raya? Kata macam mana nak raya kalau tak boleh pergi rumah? Tak boleh rumah saudara mara, kawan-kawan ya. Tapi alhamdulillah saya tengok ada beberapa syarikat di stesen TV tu dah keluar dah macam mana nak sambut raya tahun ni. Walaupun pada peringkat awal dia kata maknya bermuram durja kerana anak dia buat tak tahu je nak raya. Alhamdulillah pada hari raya masing-masing dengan gadget tersendiri. Dia pakai iPad, pakai tab, pakai telefon, masing-masing dia boleh bersalam dengan mak dia lagi telefon. Jadi itulah antara norma baru yang akan kita laksanakan menjelang Aidilfitri 2020 atau 1441 Hijriah. Okey, walaupun di penghujung kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Kori Makno dari Pulau Pinang ada di talian kita. Assalamualaikum Kori. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak buat selalu saya bertanya, saya agak kontra sikit tapi minta maaf lah terlebih dahulu. Tak apa. Nanti baiklah COVID-19 tu dia bermula daripada manusia. Kalau dia bermula daripada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, kan, beras ke gandum ke, kan, lagi bertambah susah. Kita nak makan je nak apa. Jadi soal dia, doa itu perlu, tetapi harus ada pakar-pakar yang di dalam Malaysia ni membuat kaji selidik sampai kepada makmal, melahirkan objektif untuk menghambatkan COVID-19 itu. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak-banyak Cory Makno. Sesuatu yang mungkin saya pun boleh menjawab soalan ini sebenarnya ialah pakar-pakar perubatan kita pun masing-masing juga sekarang ini sedang berusaha untuk mencari ubat kepada COVID-19 ini, dan insya-Allah kita percaya bahawa dalam masa yang tak lama barangkali di peringkat antarabangsa pun ataupun di dalam negara kita sendiri pun kita mungkin boleh bertemu dengan penawar COVID-19 ini. Tetapi penawar yang paling penting bagi saya Cory dan juga Datuk barangkali adalah sikap kita sendiri untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya. Mana ingin saya sentuh apa yang ditimbulkan oleh Cik Cory Makno sebentar tadi. Memang menarik. Kerana dia kata bahawa COVID-19 ni disebarkan atau bermula di kalangan manusia. Kita bersyukur kepada Allah. Bukan macam sesama burung. Kalau macam sesama burung, artinya burung yang terbang itu pun bawa virus, ayam yang kita nak makan itu pun boleh membawa virus. Lagi susah. Mungkin malah ayam ni bukan sahaja semesti daging ayam, dia boleh jadi perasa ayam, dia boleh jadi macam-macam yang berasaskan ayam. Contoh, alhamdulillah syukur pada COVID-19 ini tersebar di kalangan manusia, antara manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, memang betul doa itu perlu, tetapi kajian vaksin sebagaimana Cik Syakawi cakap tadi, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia makmal kesihatan berusaha untuk mencari vaksin penawar COVID-19. Dan kita berdoa agar doa penting. Sebab kita doa satu orang yang kena tu dapat sihat kembali. Yang kedua, kita berdoa agar vaksin ini dapat ditemui oleh ahli saintis. Diberi ilham, dikurniakan satu idea. Benda ni kadang-kadang daripada Allah SWT. Kita bukan kata manusia ni perfect. Mungkin benda tu depan mata, tapi baru kata, ya Allah ada kat sini. Baru kita terperasan. Apabila disedarkan, insya-Allah kita sama-sama berdoa. Kata dengan ada lagi beberapa malam Ramadan yang ada ni, kita bertahajud, sembahyang hajat. Boleh juga kita panjatkan doa bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar. Kita berdoa agar wabak pandemik COVID-19 di Malaysia ni akan segera berakhir dan masyarakat Islam boleh menerima norma baru ni dengan hati yang terbuka, walaupun terseksa. Lah terseksa lah, biasa raya kalau budak-budak pergi jumpa uncle dapat duit raya. Ini tak boleh jumpa uncle, pocik, tak dapat apa-apa tahun ni. 0 sen. Okey, berdoa. Ini pun panjatkan doa. Ini pun sesuatu yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk lah. Kita jangan lupa kepada the frontline, Datuk ya. Mereka yang ada di barisan depan, sanggup ialah berkorban, mengambil risiko menghadapi bahaya COVID-19. Tetapi kerana tugas yang diamanahkan, mereka menjalankan tugas itu dengan kerelaan, dengan segala senang hati. Jadi pengorbanan ini mungkin perlu mendapat penghormatan sebenarnya itu ya. Memang benar. Kalau kita lihat, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pun memberi satu penghormatan yang tinggi kepada frontliners. Frontliners ni sama ada terdiri daripada doktor dan jururawat di hospital. Termasuklah juga para anggota keselamatan, polis, tentera yang berada menjaga kawalan di sempadan. Mereka ini tidak kenal letih. Saya bila berbincang dengan rakan-rakan, boleh kata setiap hari menjelang jam 5 petang atau sebelum pukul 5, yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hisham akan bersiaran. Saya kata, ada yang bertanya, dia tak letih kan? Itulah pengorbanan. Sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, bersama dengan tim kesihatan seluruh Malaysia, menjadi frontliners, memastikan bahawa mereka yang telah terjangkit dengan wabak ini dapat disihatkan. Memastikan mereka yang disyaki boleh terkesan ataupun tertular dengan wabak COVID-19 dapat kita pastikan bahawa memang orang ni ya atau tidak. Jadi itu bukan satu kerja yang mudah. Betul. Kalau diceritakan, kami ada beberapa banyak sesi dengan pihak Kementerian Kesihatan. Ada yang kata memang dah lah panas, pakai lagi PPE, berhadapan lagi dengan kerena. Jadi ini satu pengorbanan yang amat tinggi. Orang kata kalau kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat dapat melaksanakan norma baru ini, satu pengorbanan yang kecil je sebenarnya. Betul. Berbanding mereka yang tinggal anak isteri dengan dia punya nota di belakang baju, esok ayah balik.
kadang jika kita benar-benar menghayatinya, mau menitis air mata. Itulah yang kita anggap mereka sebagai ada unsung heroes. Unsung heroes yang tak nampak. Yang nampaknya kita nampak angka tiap hari. Siapa yang menimbulkan angka tu? Mereka inilah. InsyaAllah Allah SWT akan memberi ganjaran yang sewajarnya pada mereka yang membantu ummah bagi mengelak untuk terus terjebak ataupun dengan pandemik wabak COVID-19 ini agar sihat sejahtera, insya-Allah. Saya juga nak dapat pandangan Datuk lah, peranan yang dimainkan oleh JAKIM sendiri itu dalam usaha mungkin dari segi promosi, dari segi program dan sebagainya untuk memberikan kekuatan minda, kekuatan semangat kepada umat Islam itu sendiri dalam menghadapi penularan COVID-19 ini tu. Ya, ada beberapa kategori kelompok masyarakat yang menjadi target group yang perlu kita suntik semangat. Antaranya frontliners. Mereka yang berada di hadapan, kerana itu di JAKIM kita ada tabung musaadah COVID-19. Artinya sumbangan daripada masyarakat ataupun daripada agensi-agensi di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri, di samping daripada syarikat, untuk kita salurkan kepada frontliners, kita salurkan juga kepada mereka yang tidak bernasib baik. Kehidupan dia dah memang susah, kesukaran. Bila ada PKP, bila dengan COVID-19 ni bertambah sukar. Bertambah susah kerana dia tak boleh nak kerja. Jadi kita saban hari ada bantuan yang disalurkan. Bukanlah kata bantuan ni dapat menyelesaikan masalahnya 100%, tetapi memberi sokongan agar dia merasakan bahawa ada yang prihatin, yang masih tahu wujud mereka yang di barisan hadapan tadi, frontliners, ataupun mereka yang terpinggir di ceruk-ceruk yang perlu kita bantu agar turut bersama menikmati kehidupan dan dapat bersama melawan penularan COVID-19, insya-Allah. Okey, di penghujung ini Bang Khalil, kita tahulah kalau nak tanya tentang harapan, tentulah Datuk seperti orang lain juga, seperti rakyat Malaysia yang lain mempunyai harapan yang cukup tinggi, ingin melihat bahawa COVID-19 ini akan segera hilang dan sebagainya. Tetapi seruan dan juga harapan yang mungkin ingin Datuk sampaikan, dan di penghujung nanti kami juga memberi peluang kepada Datuk barangkali ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, menjelangnya Aidilfitri yang akan tiba ini, walaupun dalam new normal, walaupun dalam kedudukan dan juga suasana ataupun senario yang berbeza daripada apa yang kita alami sebelum ini. Silakan. Ya, pastinya semua insan yang hidup di dunia ini mengharapkan agar pandemik COVID-19 ni akan segera berakhir. Namun gitu, kita perlu sedar bahawa pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab menyatakan bahawa virus COVID-19 ni tidak akan pergi dalam masa yang terdekat. Ia memerlukan satu usaha, memerlukan keazaman. Oleh itu saya menyeru kepada rakan-rakan, menyeru kepada umat Islam khususnya pada masyarakat amnya. Kita bersama berjuang melawan COVID-19. Jika kita tidak merasakan itu tanggungjawab kita, maka kita redha bahawa COVID-19 itu akan terus bersama kita dalam masa yang lebih panjang. Jadi kita sama-sama berdoa dan berusaha berjuang agar perkara ini dapat kita selesaikan. Mungkin dengan pengorbanan yang lebih tinggi, akan lebih segera COVID-19 ni pergi meninggalkan kita. Malah ada orang buat lagu kan, dia datang dah round dunia baliklah. Datuk orang mana? Saya kata dilahirkan sebelah tu je. Jadi tak gaduh lah nak balik kampung ke apa, tak ada. Mak ada kat Ampang. Dekat rumah saya lah tu. Jadi tak tahu kata memang tak gaduh. Tak ada masalah. Jadi tu ucapan yang mungkin sempena dengan menjelangnya Aidilfitri yang akan kita sambut tak berapa hari saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada bernama, terima kasih kepada Syarkawi atas ruang yang diberikan kepada umat Islam, kepada kenalan seluruh Malaysia khususnya. Di kesempatan ini kita sama-sama berdoa insya-Allah agar pandemik wabak COVID-19 ini segera bukan berakhir, menurun, dan kita dapat mungkin selepas PKPB ini ada lebih baik lagi dengan kawalan, dengan garis panduan yang terbaik. Dan bagi pihak peribadi saya
Dan bagi pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sepanjang tempoh ini mungkin ada banyak perkara yang menyentuh perasaan masyarakat. Dia kata kenapa JAKIM tak buat, kenapa JAKIM buat begini dan sebagainya. Adalah demi kemaslahatan ummah. Itulah tujuan JAKIM ditubuhkan di bawah Majlis Kebangsaan Awal Islam, dan insya-Allah kita sama-sama meraihkan Aidilfitri yang mulia. Minal aidin wal faizin, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan sesungguhnya lah apa yang disebut, kita sedang menghadapi satu normal baru, dan perkara yang normal sebelum ini sudah menjadi kita anggap sebagai abnormal, tetapi itulah yang terpaksa kita hadapi. Realitinya begitulah, dan seperti apa yang Datuk sebut sendiri, kita harus ada kekuatan, kita harus ada keberanian, dan yang lebih penting kita harus ada keimanan yang kukuh sebenarnya dalam menghadapi dugaan yang sedang kita hadapi ini, iaitu COVID-19. Dan saya pasti sebagai rakyat Malaysia kita boleh melawan dan menghapuskan COVID-19 ini, insya-Allah, dengan kerjasama semua pihak. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.